Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Anta alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini. Hormati lagi dimuliakan Hajah Kamarul Azian binti Hashim selaku CEO Selaman. Seterusnya kepada seluruh para pegawai dan kaki tangan yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi Jumaat yang mulia ini. Hari yang ke-11 kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pagi ini saya nak kongsikan sedikit tentang perkara yang berkait dengan juga dalam Ramadan sedikitlah secara tidak langsung. Saya nak bacakan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. 186 dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 186 surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan apabila manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, yakni tentang Allah, maka khabarkan olehmu bahawa aku adalah Tuhan yang sangat dekat dengan manusia. Allah isytiharkan dalam ayat ini, dia adalah Tuhan yang sangat dekat dengan manusia. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya aku adalah Tuhan
yang lebih hampir dengan manusia melebihi urat leher mereka sendiri. Urat leher ini maknanya anggota yang dekat dengan kita, tetapi Allah bagi tahu dia lebih dekat dari itu. Maksudnya kefahaman kita Allah itu memang dekat dengan kita. Cuma persoalannya sekarang ialah, adakah kita rasa yang Allah itu dekat? Itu je soalnya sekarang. Allah memang dia declare dia dekat. Tapi dari sisi kita pula, adakah kita rasa yang memang Allah itu dekat? Yang ini masing-masing kena tanya dalam diri kita masing-masing. Allah ni sentiasa dekat dengan kita, apa situasi, apa keadaan pun. Tetapi kita ni hari ini, adakah kita rasa memang Allah itu dekat atau sebaliknya, na'udzubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tugas kita adalah cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tengok ayat, kita lompat sekejap, ayat 35 surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Antaranya Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah sebanyak mungkin jalan-jalan yang boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah, dan berjihadlah di jalan Allah. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang berjaya, orang yang menerima kejayaan. Jadi ayat itu Allah pesan kita suruh cari jalan yang mendekatkan diri kepada Dia. Dan antara jalannya yang sedang kita buat hari ini lah. Cari jalan mendekatkan diri walaupun tingkat paling tinggi sekali. Ni bayaran kena lebih tuan. Dah lah duduk sila lepas tu tinggi melangit. Tahun lepas rasa macam kat bawah aja kan. Tapi dah Covid punya penangan nak buat macam mana. Jadi tuan-tuan, kita kena cari jalan dekat dengan Allah. Cari jalan dekat dengan Dia. Dengar kuliah, mengaji, baca Quran, puasa, sedekah, banyaklah. Ya. Baik, balik pada ayat tadi. Bila Allah declare Dia dekat dengan kita, selepas itu Allah Ta'ala menyebut, Aku adalah Tuhan yang akan memperkenankan doa orang yang meminta. Lalu Allah kata, berdoalah kepada aku dan berimanlah kepada aku. Mudah-mudahan kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi tugas kita minta pada Dia dan percaya dengan Dia. Minta pada Allah dan beriman dengan Dia. Beriman makna percayalah. Kita letak keyakinan 100%. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, saya nak fokus sedikit pada pagi ini tentang doa. Sebab itu Allah kata, Dia akan meluluskan, memakbulkan apa yang kita minta. Itu basic yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Namun di sana ulama-ulama menyatakan bahawasanya Allah hanya memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Yang kita mahu ni makna yang kita minta tu lah. Yang kita minta Rabbana, Rabbana, Rabbana banyak-banyak tu, itu yang kita mahu.
Tapi Allah ni dia sebagai Tuhan kita, dia lebih tahu apa keperluan kita. Sebab itu ada benda kita minta dapat, ada benda kita minta macam belum dapat, dan barangkali nanti ada benda yang kita minta tak dapat-dapat. Sebab mungkin yang kita minta itu Allah tahu itu tidak perlu bagi kita, jadi dia takkan bagi. Sebab Allah ni dia tidak akan menzalimi hamba-Nya. Makna yang dia bagi, yang dia lulus tu betul dah lah. Itu memang perlu untuk diri kita. Namun sahabat-sahabat sekalian, kita kena faham, Allah bagi ke, dia hold dulu ke, atau dia langsung tak nak bagi kita, itu sebenarnya hak dia. Kita jangan petikai banyak. Sebab kalau kita sedar atau tidak sedar, sebenarnya banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita hari ini, benda yang kita tak minta tapi Allah bagi. Tapi ramai orang tak sedar. Dia duk komplain yang dia minta tak dapat aja. Yang dia tak minta tapi Allah bagi, dia tak pernah hargai. Contoh lah. Apa benda yang kita tak minta, Allah bagi. Contoh, saya rasa doa macam ni jarang orang minta lah. Tapi saya tak tahulah kalau geng-geng sini minta. Iaitu, pernah tak kita doa, Ya Allah, untuk hari ni cukupkan bekalan oksigen buat kami. Ada minta sini? Tak ada dah. Saya rasa tak ada kot. Orang minta cukuplah ya Allah bekalan oksigen untuk kami sepanjang hari Jumaat ni. Tak ada. Tak minta pun, tapi Allah bagi oksigen. Ataupun kita berdoa malam tadi, Ya Allah besok kau terbitkanlah matahari sekali lagi untuk kami. Tak minta juga. Jarang orang doa minta terbit matahari ni. Kan? Biasa orang minta benda-benda peribadi lah. Benda-benda alam sekitar ni orang tak heran pun. Tak pernah minta. Tapi hakikatnya Allah bagi, tuan-tuan. Jadi benda-benda ini sepatutnya kita bersyukur juga. Jangan mengomel yang kita minta tak dapat saja. Tetapi kita kena pandang benda lain yang kadang-kadang kita tak minta, dia bagi. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, so tugas kita ialah teruskan meminta, teruskan berdoa. Lulus ke, bila ke, besok ke, tahun depan ke, lambat lagi, itu bukan kerja kita lah. Kerja kita adalah meminta. Kerja Allah, dia nak bagi lulus bila, itu hak dia. Sebab itulah tuan-tuan, para sahabat sekalian, dalam soal berdoa, kita tak boleh putus asa. Kita tak boleh give up. Kita tak boleh hilang semangat. Kita tak boleh cepat mengalah. Dan ingat, satu kaedah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia macam mana nak cakap, dia macam cepat putus asa lah. Yelah, orang ni kadang bila jumpa ustaz, tuan-tuan, ustaz ni dia macam counter pertanyaan. Sebab tu ada rancangan tanyalah ustaz. Kan? Walaupun jawab belum tentu, tanya boleh. Macam ujung ni sekarang nak tanya boleh, tapi jawab belum tentulah. Kalau saya reti, saya jawab lah. Tak tahu, saya kata tak tahu je. Jadi tuan-tuan, kadang orang jumpa ustaz, dia menyembang, dia kata, ustaz, saya dah doa 20 tahun dah ustaz. Tapi tak dapat ustaz. Dia mengadu dekat ustaz. Dia tak tahu doa ustaz 30 tahun tak dapat. Lagi lama daripada dia. Kan, kadang dia mengadu, saya dah doa 20 tahun, 30 tahun ustaz, tak dapat-dapat. Dia macam ni tuan-tuan.
Saya percaya dalam hidup kita ni ada doa kita yang kita rasa nak sangat-sangat, tapi Allah belum bagi. Macam-macam lah. Itu peribadi kita lah kan, macam-macam. Tapi saya suka jadikan kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihimassalatu wassalam sebagai orang kata penyuntik semangat lah. Penyuntik semangat kita supaya jangan putus asa. Tuan-tuan boleh refer dalam surah Yunus ayat 88, ayat 89. Surah Yunus ayat 88, ayat 89. Ayat itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diaminkan oleh Nabi Harun. Apa bunyi doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa. Qala biasanya berkata, tapi di situ makna berdoa. Sebab Al-Quran ni terjemahan atau tafsirannya kena tengok ayat dia. Jangan salah makna, jangan salah tafsir. Contoh, pengamal ajaran sesat, ketua-ketua ajaran sesat lah, ya. Sebab di Malaysia ni banyak ajaran sesat. Antara ayat yang mereka selalu guna untuk menarik pengikut supaya percaya yang ajaran itu betul, mereka guna ayat Quran. Antaranya ayat yang Allah Ta'ala sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu ayat Quran. Maksud dia, dan sembahlah Tuhan kamu, yakni Allah, sembahlah Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kamu menjadi yakin, sehingga sampai kamu yakin. Ayat ini diputar belit oleh ketua ajaran sesat. Dia kata, kita semayang ni semayang, sampai tahap yakin tak payah semayang. Nampak? Sebab dia kata apa? Berdasarkan ayat itu. Ini bukan saya cakap kosong, ini ada ayat Quran. Allah kata sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Bila kita semayang dah yakin, tak payahlah semayang. Sebab Allah kata sembah sampai yakin. Sebab itu kena faham, yakin dalam ayat itu bukan makna yakin. Yakin dalam ayat itu maknanya mati. Tapi dia kona lipat terjemahan tafsiran tu nak tipu orang supaya ikut ajaran dia. Benda ni berlaku tuan. Yakin dekat situ maknanya mati. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Maksudnya sampai kamu mati. Sebab bila kita dah mati, baru betul kita yakin bertemu Allah. Itu huraian dia. Tapi pengikut bodoh kan, tak erti. Betul lah ni tok guru aku baca ayat Quran, ikut. Tu yang minum air kaki. Ni tak ada kena-mengena dengan mana-mana lah kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa tadi? Dah jauh pula pergi. Doa Nabi Musa. Terima kasih. Dia terganggu dengan minum air kaki tu. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa minta, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun. Wahai Tuhan, kata Nabi Musa, sesungguhnya engkau telah anugerahkan kepada Fir'aun itu, wa mala'ahu, dan pembesar-pembesarnya, kuncu-kuncunya, pembantu-pembantunya, pegawai-pegawainya, zinatan, segala hiasan dunia, wa amwalan, dan segala harta benda dunia. Namun tujuannya, ya Allah, mereka gunakan semua itu liyudillu an sabilik. Tak ada benda lain yang Fir'aun buat dengan anugerah yang kau bagi dia, kaya, dia berkuasa, dia ada harta, dia ada pengaruh,
melainkan kerjanya sesatkan manusia dari jalan Engkau, wahai Allah. Lepas tu baru Nabi Musa minta, Rabbana tmis ala amwalihim. Wahai Allah, Engkau lingkupkan harta benda Fir'aun. Musnahkan semua harta benda aset yang dia ada. Washdud ala qulubihim. Dan Engkau chop atau tutup atau petrilah hati Fir'aun itu. Sebab jenis Fir'aun ini fala yu'minu. Dia tidak akan beriman. Itu hujah Nabi Musa doa melingkupkan Fir'aun. Dia ada hujah. Sebab dia Nabi. Dia ada firasat kenabian. Kalau firasat orang beriman pun Nabi suruh kita takut. Kan Nabi kata, ittaku firasatal mu'min. Takutlah kamu akan firasat orang beriman. Firasat ni makna gerak hati kan. Apatah lagi kalau firasat Nabi-Nabi lah. Kalau firasat orang mukmin pun Nabi suruh kita rasa takut. Apatah lagi firasat Nabi-Nabi. Jadi Nabi Musa dia ada firasat. Fir'aun ni jenis degil, jenis orang kata tikam tak lut punya ni. Jenis tak boleh masuk punya. Dia tak akan beriman, wahai Allah. Kau tutuplah pintu hati dia sehingga dia melihat azab yang pedih. Hatta yaraul azab al-alim. Baru dia nak beriman masa itu. Kalau sekarang tengah tempoh bertenang ni, kata Nabi Musa, aku dakwah, aku hujah, dia tobat takkan beriman. Jadi aku doa, kau tutup pintu hati dia, kau lingkupkan semua aset dia. Itu ayat 88. Baik. Ayat 89 Allah jawab doa itu. Qala qad ujibat da'watukuma. Wahai Musa dan Harun, aku telah perkenankan doa kamu berdua. Maknanya makbul dan lulus doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa doa, Nabi Harun tukar amin. Soalnya bila lulus? Itu soalnya tadi. Sebab saya nak kait dengan doa kita yang 2-30 tahun tadi tu. Adakah hari ini Nabi Musa berdoa, petang lepas asar karang tenggelamnya Fir'aun dalam Laut Merah? Hari ini Nabi Musa doa, minggu depan Fir'aun mati lemas dalam Laut Merah. Kan dia mati dalam Laut Merah tu, yang kejar-mengejar tu kan. Ulama banyak menyebut hari ini Nabi Musa berdoa, tenggelamnya Fir'aun dalam Laut Merah dengan bala tenteranya 10,000 itu adalah selepas 50 tahun doa itu dibacakan. 50 tahun makna 10 kali PRU. Kalau faham tu kira Alhamdulillah lah. Kan 50 tahun tuan-tuan baru lulus. Kita doa tadi baru 20 tahun kan. Baru 30 tahun. Itu sebab saya kata, kalau saya punya doa pun saya rasa macam lambat. Saya ingat cerita Nabi Musa tu. Nabi Musa pun Nabi tau. Nabi yang ulul azmi, bukan calang-calang Nabi. Nabi yang hebat. Pun doanya 50 tahun. Kalau kita Encik Musa macam ni? Ada Encik Musa ni? Tak ada, selamat. Kan, kalau kita Encik Musa tuan-tuan, bukan Nabi, bawa-bawa lah bertenang sikit lah. Bawa-bawa sabar tuan-tuan. Tak payah mengadu kat ustaz, sebab doa ustaz pun tak lepas lagi. Dia duk mengadu kat ustaz, penat tu. Kan, macam mana ustaz doa saya ni dah begian. Yang doa ustaz, mana nak mengadu pula? Ustaz nak mengadu ke siapa pula kan? Jadi, adabnya, satu lagi saya nak tambah tuan, dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun tadi, Nabi Musa ajar kita adab doa sebenarnya. Bila pangkal ayat 88 itu, Nabi Musa cerita dulu apa hal Fir'aun tu. Dia cerita dulu. Walaupun kalau tak cerita pun Allah Maha mengetahui. Tapi Nabi Musa nak ajar ilmu. Dia bercerita dulu. Dia meluah hati dulu. Wahai Allah, Fir'aun ni kau dah bagi dia harta, kau bagi kuasa, tapi dia melingkupkan orang.
Itu ceritalah tu, meluah perasaan. Cerita dengan Allah baru minta hajat. Jadi ulama pesan adab doa yang terbaik, cerita dulu. Ya Allah, kami ni jahil ya Allah. Cerita dulu. Kami ni jahil, bodoh lah. Bodoh ya Allah. Kan, kami ni lembab ya Allah. RAM kami dah slow ya Allah. Kan, dah tinggal berapa gig aja. Slow benar 4 gaya je. Asyik hang aja kan. Doa, cerita dulu, kami ni lemah, kami ni malas, kami ni cuai ya Allah. Kau bagilah kekuatan. Macam tu lah. Contoh gitulah. Mana kita cerita masalah dulu, baru minta. Baru cantik. Jangan terus minta, bukan salah. Tapi adab yang paling comel, cerita dulu. Dan ingat tuan-tuan, doa tak semesti bahasa Arab. Ya. Doa ni tak semestinya bahasa Arab, bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, ikut kita lah bahasa apa kita nak pakai. Kalau bahasa Arab tu yang terbaik lah. Tapi kalau tak hafal ke apa, kita doa bahasa Melayu. Itu lebih cantik terbit daripada lubuk hati kecil kita. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya saja bawa topik doa pagi ni supaya, sebab dalam Ramadan ni banyak benda kita nak doa. Dan dalam Ramadan ni ada saat-saat mustajab doa yang kita tak boleh lepaskan peluang itu. Dan sebelum saya cerita saat mustajab apa semua tu, saya nak menambah satu lagi tuan-tuan. Yang ni kena dengar elok-elok. Kalau tuan-tuan nak menyandar ke, lunjur kaki ke, saya tak ada masalah tuan. Sebab saya tahu duduk bawah ni memang azab. Saya 23 tahun dah berceramah, lama dah tak duduk sila ni. Memang naya aku pagi ni. Saya sebenarnya minta kursi tadi kan. Tadi saya minta kursi sebenarnya. Tapi bila saya nak minta kursi tadi, saya tak ada meja tinggi. Saya sebenarnya nak buat live. Itu yang terpaksa juga aku duduk bawah ni. Sebab nak stand nak buat live tu. Kan, nak bagi kawan-kawan lain boleh tengok lah. Macam tu. Tapi tak apa tuan. Dia macam ni. Tuan-tuan nak menyandar ke, nak picit-picit kawan, tapi jaga SOP lah ya. Kalau mengantuk pun, nak tidur pun tak apa. Tak ada masalah. Jangan mengigau je. Mengigau kita hantar ke lobi terus. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, macam mana doa ni nak cepat makbul? Kan? Tukar kaki tuan. Dah tak rasa kaki dah ni. Kan? Dah lah, saya sebenarnya 2-3 hari lepas hari Senin tuan, saya jatuh motor hari Senin. Lama tak merempit kan. Jatuh motor. 2-3 hari ni saya semain duduk sebenarnya. Tapi hari ni tu saya kata saya memang dizalimi betul hari ni. Kan? Tapi okey dah, kaki insya-Allah dah surut dah dia punya lebam dengan bengkak tu. Tapi tak apa tuan, tak ada masalah. Baik, macam mana doa kita sebenarnya nak bagi cepat makbul? Cepat lulus lah. Macam tu. Sebenarnya ada rahsia yang Nabi dah beritahu dah pun. Tapi benda tu dah beritahu, dia tak ada rahsia lah. Cuma kadang-kadang mungkin salah kami juga. Ustaz-ustaz dia mungkin tidak highlightkan benda tu ke, kadang dia terlepas pandangan. Tapi tak apalah, saya bacakan hadis pendek tu pagi ni. Di mana Nabi SAW menyebut, Nabi kata, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi kata, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu sangat yakin doa kamu akan diluluskan oleh Allah. Sebenarnya itu je rahsianya. Setiap kali kita doa, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, letak keyakinan Allah pasti terima doa aku ni. Letak sangka baik. Itu formula dia. Betul saya cakap. Kalau kita blok doa kita, kita sendiri blok, confirm tak dapat tuan-tuan. Blok tu macam mana?
Macam tadilah kita jumpa kawan-kawan ke jumpa ustaz, kita bercerita kan. Saya tak tahulah ustaz, saya dah doa 20 tahun, 30 tahun, lama dah, saya rasa macam tak dapat. Habis. Sebab kita blok. Kita kata, saya rasa macam tak ada harapan ustaz, habis. Memang Allah takkan bagi punya. Sebab Allah Ta'ala ni, dia menilai kita macam mana kita menengok dia. Macam mana kita pandang dia. Bila kita pandang Allah ni Maha Pengampun, dia akan ampunkan dosa kita. Bila kita pandang Allah Maha Penyayang, dia akan sayang kita. Bila kita pandang Allah ni Maha Pemurah, dia akan murahkan rezeki kita. Dan begitulah bila kita pandang Allah akan meluluskan doa kita, dia akan luluskan. Banyak orang kadang-kadang dia blok doa dia sendiri. Dia tak yakin. Entahlah ustaz, saya dah doa, tak tahulah dapat, tak dapat, sudahlah. Confirm tak dapat. Kalau macam tu confirm tak dapat. Tak, jangan kita blok doa kita sendiri. Apa hal tuan-tuan, letak je keyakinan. Tak apa, ya Allah, aku dah doa lama ni, aku percaya satu hari Engkau akan bagi, ya Allah. Letak macam tu tak? Saya share satu, saya tak tahulah pernah cerita dengan tuan-tuan, tapi benda ni peribadi sikit lah. Saya cerita peribadi jarang share dalam kuliah. Tapi sebab terzalimi hari ni, jadi saya akan cerita juga. Jangan ambil hati tuan, saya melawak je. Ini pengalaman peribadi tuan. Saya minta maaf, saya cerita benda ni sikit. Saya mula-mula menikah kali pertama dulu. Ayat tu macam lain macam sikit lah. Sebab bini tak tengok lah, tak apa. Jadi tuan-tuan, saya menikah dulu 19 Mei tahun 2000. Tarikh kahwin kena ingat tuan. Sebab orang perempuan, dia tarikh ni dia memang sensitif. Kan? Tarikh kahwin, tarikh dating, baju apa pakai masa keluar dating, jenuh nak ingat semua. Kita haram tak ingat pun kan. Dia ingat semua. Jadi tuan-tuan, 19 Mei 2000 saya kahwin. Isteri saya orang Langkawi, keturunan Masuri yang ke-8. Itu jangan percayalah. Bulan puasa tak baik menipu. Jadi selepas setahun, alhamdulillah saya dapat first baby 24 hari bulan 4 2001. So besok bersedia dia lah. Esok 24 kan. Kalau ada apa-apa nak kirim, boleh, tak ada masalah. Begitu awal. Kebetulan besok hari jadi dia. Jadi 24/4/2001, setahun lepas tu saya dapat baby perempuan. Jadi bila dia membesar, dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang adik tak keluar-keluar. Kan? Biasalah mulut manusia kan. Ustaz, takkan seorang je. Macam-macam lah, telinga ni berasap jugalah. Kadang geram kita menjawab juga. Kan geram punya pasal dengan geng membawang ni kita menjawab jugalah. Saya kata kalau buat terus jadi, tiap-tiap tahun beranak, saya kata. Saya jawab gitu kan. Yalah, benda ni Allah izin kan. Buatlah kot mana pun, kalau Allah kata belum lagi, belum lah. Jadi kadang-kadang kita rasa nak rehat tahun tu, tengok beranak pula. Dia tak tentu kan. Jadi saya kata tak apalah. Akhirnya sampai umur anak saya 5 tahun. Dah 5 tahun lah, masuk sekolah tadika semua, tak dapat lagi. Biasa orang perempuan dia akan runsing sikit kan. Dia kata, bang macam mana ni? Saya kata tak apa ya, macam ni. Usaha kita jalan lah. Usaha on tuan-tuan. Madu, habatus sauda, kan? Telan buah apa? Buah zuriat ke apa ke? Yang Madinah Mekah punya tu. Pergi Mekah beli putik kurma. Segalalah orang cakap ini boleh dapat anak, kita pun telan semua. Kan? Proses lah segala bagai. Tapi Allah tak bagi kan. Tapi saya kata ke rumah saya macam ni. Saya kata tak apa. Kita doa je. Usaha jalan. Yang lain kita serah pada Allah, kita doa. Saya doa macam ni tuan. Saya kata, ya Allah, aku dah usaha macam-macam. Tapi aku yakin dan aku percaya, ya Allah, satu hari nanti Engkau pasti bagi anak aku ni jadi nombor 2. Ada anak kedua. Tapi aku tak tahu bila. Tapi saya kata dalam doa tu, aku yakin Engkau pasti bagi. Sangka baik tuan. Kan?
Saya doa gitu hari-hari, saya doa macam tu je. Kan, walaupun rumah, biasa orang perempuan kan, kadang dia gelisah, dia risau, telinga dia dah tak tahan macam-macam kan. Tapi saya kata ni semua kerja Allah. Kalau Allah izin dia bagi. Kalau satu ni lah. Lalu apa yang terjadi selepas 14 tahun? Anak sulung saya 14 tahun, barulah keluar hak nombor 2 lelaki. Sulung perempuan. Keluar nombor 2 lelaki ni 7 hari bulan 7 2015. Tarikh semua kena ingat tuan. Kan? 7 hari bulan 7 2015 barulah keluar adik dia, beza 14 tahun. Tapi doa saya makbul. Kan? Yang penting doa tu kita letak sangka baik. Yang saya jatuh motor hari Senin tu dengan si kecil tu lah. Kan, hantar dia pergi sekolah, naik skuter, duduk dia berdiri kat depan. Sampai depan sekolah pasti dia, kita pun mati enjin, angkat dia, letak. Dalam keadaan saya terlupa yang saya belum stand. Saya terlupa jatuhkan tongkat. Confident tahap wali punya masa tu. Kan, memang saya tak ingat tuan. Saya rasa macam saya dah turun tongkat. Jadi tombanglah 2 beranak dengan motor 4 kat saya kan. Tapi yang heran tu anak saya okey. Dia punya kopiah je saya ingat, lain tak ada apa-apa. Kan, saya depan ni teruk jugalah, bengkak, lebam, berdarah semua. Lepas tu masa dia balik sekolah tengah hari tu, mak dia tanya, kau tak ada apa-apa ke? Dia kata Fakir okey je. Habis ayah teruk ni. Mana Fakir tahu, dia kata. Habis kau okey? Okey. Sebab apa okey? Dia kata sebab Fakir jatuh atas perut ayah. Itu semua statement kurang ajar betul tu. Kan? Dia kata memang betul pun sebab saya peluk dia kan. Kita duk teringat anak masa tu, masa tombang tu. Kita peluk dia kuat-kuat. Memang dia jatuh atas perut saya. Patut selamat. Aku yang lebam-lebam. Jadi tuan-tuan, apa pun kita letak sangka baik. Kan? Dengan Allah ni senang sebenarnya. Yang susah dengan manusia tau. Kan? Manusia banyak agam. Dengan Allah ni kita punya hubungan tu sangat senang. Dia tak ada lapik tuan. Dia tak ada border. Dia tak ada tirai. Tak ada sempadan apa, tak ada. Nak doa ni 24 jam Allah bagi masa. Baiknya Allah, Dia bagi kita 24 jam tuan-tuan. Kalau Allah buat waktu doa untuk dia waktu pejabat, macam mana? Letih kita tuan. Boleh berdoa 9 pagi sampai 5 petang je. 6.30 kita accident. Apa nak didoakan, pejabat dah tutup ni. Kan? Tapi Allah baik tuan-tuan. Kita rasa tengah sangkut jam MR2 campur dengan suka dan duka tu yang tengah buat tu. Kan? Sangkut jam, nak doa lah masa jam. Boleh, tak ada masalah. Sambil bawa kereta, tak payah angkat tangan, tak apa, pegang steering je, doa. Boleh. Sambil bawa motor, Ustaz, saya nak doa, doalah. Jangan lepas handle sudah. Kan, doa je, ya Allah. Sambil motor, boleh doa tuan, tak ada masalah. Kan, tengah duduk pejabat ke, tengah menunggu bas ke, apa sekalipun, terjaga tengah malam ke, 3 pagi terjaga. Bunyi guruh umpamanya tak, kita terjaga. Duduk atas katil jap. Nak ambil semayang sejuk kan, doa je lah. Boleh. Tak ada apa masalah tuan. Allah Ta'ala ni senang urusan dengan dia. Yang susah makhluk. Manusia ni banyak ragamnya, SOP lah apa, macam-macam tuan. Susah. Jadi sebab itu, bila Allah kata, falyastajibuli, mintalah dengan aku. Dan berimanlah dengan aku. So kita kena buat. Sebab itu jangan putus harap. Dan doa yang kita minta ni sebenarnya, dalam bulan Ramadan ni banyak juga waktu yang mustajab doa. Antaranya yang paling besar ialah ketika kita berbuka puasa. Sebab Nabi kan dah sebut dalam hadis, lis-shaimi inda iftarihi. Itu saat mustajab. Bila bagi orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka puasa. Masa kita nak buka puasa tu tuan-tuan, kita baca doa lah sikit. Saya selalu sebut 3 doa lah kita baca tak. Basic.
Pertama doa makan itulah. Yang kedua doa berbuka. Dan nombor 3, tuan-tuan boleh tambah satu lagi doa tambahan. Tapi pastikan doa tu pendek, jangan panjang sangat. Sebab masa berbuka jangan warak sangat, tuan. Rabbana, Rabbana, Rabbana tak berhenti. Yang tukar amin kau boleh percaya kan? Kan? Lama pula bapak aku baca doa, bye-bye lah. Jalan ayam golek dulu. Kan? Nanti kita dah amin, tinggal sampan je tuan-tuan. Kuih dah tak ada. Kan? Tak usah nak warak sangat Rabbana, Rabbana banyak-banyak. Pendek sudah. Baca doa makan, baca doa berbuka, tambah satu doa lagi. Contoh, petang ni kita buka, tambah tu doa, Ya Allah, kau rahmatilah kami, anak beranak sekeluarga, amin. Sudah. Yang panjang kan? Besok tambah lagi doa lain. Tukar doa. Maksudnya tukar poin yang lain. Ya Allah, panjangkan umur kami anak beranak dalam kebaikan. Dah buka puasa. Hari Ahad besok doa lain pula. Matikan kami dalam keadaan yang beriman. Ya Allah, cukup. Jadi kena listkan lah. Supaya biar tiap-tiap hari tu berlainan. Kalau tuan-tuan nak list tu boleh. Saya hari ni memang baik tuan. Saya bagi semua. Walaupun teranaya tadi kan. Saya bagi semua. Jangan risau. Kalau tuan-tuan nak poin tu, saya dah tulis dah sebenarnya. Tapi tuan-tuan kena scroll balik lah. Dalam Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Tapi saya dah tembak dah poin tu pada hari pertama Ramadan. Hari ni dah 11 kan. So kena scroll jauh sikit lah. Dalam tu saya ada tulis cadangan doa ketika berbuka dan sahur. Doa tu sama je. Untuk sahur boleh, untuk buka pun tak apa. Tapi especially berbuka lah. Dan saya list 30 poin saja. Contoh saya tulis murah rezeki, mudahkan urusan, mati yang baik, terima kitab tangan kanan, lapangkan dada, tambah iman, tambah ilmu. Macam itulah lebih kurang. Dan saya dah tulis note di bawah tu, doa ini boleh diubah ikut cita rasa masing-masing. Saya dah tulis dah poin bawah tu. Kan, tidak terhad nak follow yang itu. Boleh ubah ikut cita rasa sendiri. Tu pun ada tak erti bahasa juga. Dia komen kat bawah tu, Ustaz, nombor 16 macam tak sesuai. Kepala otak kau lah. Itu doa aku punya suka. Tu doa aku punya pasal lah. Dah tak setuju, tukarlah. Kan dah tulis bawah tu. Tu mesti tak baca tu. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya rangka tu supaya mudah kerja kita. Itu aja. Dan cuba bayang tuan-tuan ya, itu saat mustajab doa. Waktu berbuka tu. Bayangkan 30 hajat yang kita minta, 30 hari yang berbeza. Kita sangka baik dengan Allah, takkanlah 1-2 tak sangkut. Kan? Kalau sangkut 1-2 pun cantik dah. Kalau sangkut separuh tuan, separuh lulus, separuh Allah hold pun okey dah. Banyaklah tu. Dah. Jadi minta lah. Tapi kadang manusia ni dia puasa, dia ngira lapar dia tu je. Doa pun tak sempat baca. Bukan tak sempat baca tuan, kurma pun telan dengan biji kan. Kan kurma lambat nak habis. Kan dilihat kurma tu. Kan kunyah-kunyah bila ni ayam dah berjalan ni kan. Lah kali telan dengan biji-biji tu. Entah sunnah mana dia ikutnya macam tu. Jadi tuan-tuan jangan kira terkedarah aja. Doa tu baca dulu. Sebab itu saat mustajab. Kan? Peluang tu ada. Kemudian lagi tuan-tuan, masa sahur tu. Masa sahur tu sebenarnya mustajabnya adalah pada 2/3 malam yang akhir. 2/3 malam akhir ni kalau kita tengok jam tu lebih kurang pukul 3-4 pagi ke atas lah. Pukul 3, pukul 4, pukul 5 sampai pukul 6 bang subuh tu. Itu kira waktu mustajab lah. Dan waktu mustajab 2/3 malam akhir ni bukan bulan Ramadan sahaja. Tetapi setiap hari sampai hari kiamat. Dan dalam hadis sahih Nabi menyebut, setiap malam 2/3 akhir Allah turun ke langit dunia. Ibarat Nabi bagi tahu Allah
datang ke langit dunia pada malam-malam akhir, malam 2/3 akhir setiap malam tu. Dan Allah kata, siapa yang bangun malam tu aku perkenankan, siapa yang berdoa aku luluskan, siapa yang minta aku bagi bagian-bagian. Mana Allah intai kita 2/3 malam akhir setiap malam. Dah tumpang bangkit sahur tuan-tuan, doalah sikit. Dah itu saat mustajab. Dan bila lagi kita nak bangun? Sebelum subuh, kalau bukan Ramadan. Minta maaf lah tuan-tuan. Kalau bulan lain belum tentu kita boleh bangun subuh awal. Sebelum bang subuh belum tentu. Termasuk saya pun sama juga macam tuan-tuan. Lebih kurang je kita. Betul-betul fik ni sebab sahur. Itu pun ada orang tak ambil berat soal sahur. Tolonglah tuan-tuan. Bab sahur ni saya minta maaf tuan, saya selalu membebel bab sahur ni. Sebab kita kesian dekat Nabi tuan-tuan. Nabi sebut, bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Pagi tadi sahur berapa teguk tuan? Lebih seteguk. Tak adanya saya seteguk ustaz sebab ikut sunnah. Tu bengong namanya. Tu bengong tuan. Kena faham seteguk tu bukan maksud seteguk. Seteguk tu Nabi kata macam ni, bangunlah walaupun seteguk air. Betul, Nabi kata ibarat bangkitlah walaupun kau minum seteguk pun jadilah. Itu maksud dia. Cuma jaranglah kita sahur seteguk kan. Biasa satu cawan atau satu mak. Kalau buka memang satu jak lah kan. Jadi tak adanya seteguk. Cuma saya memahamkan hadis itu, sebenarnya Nabi merayu. Nabi ni sampai tahap merayu tuan-tuan. Macam ni lah, macam Nabi kata, tolonglah bangkit tak? Tolonglah bangkit. Walaupun kau bangun minum air pun jadilah, kata Nabi. Tapi ada orang tak peduli sahur. Dia kata, ustaz, saya sahur ke tak sahur steady ustaz. Ni bukan cerita steady tuan-tuan. Tak, ni bukan cerita steady. Bukan. Ada orang, mori tu disahurkan. Walaupun tahun ni mori semua tapak balik je. Masa mori ni ustaz, alang-alang ustaz. Dah alang-alang pula dah. Alang-alang ni kira sahur ustaz. Bukan. Itu bukan sahur bang, itu mori. Ada pula balik terawih lepak mamak. Kan mamak tutup pukul 6 sekarang. 6 subuh kan. Kerajaan bagi lajak sikit untuk Ramadan. Pukul 12 lepak mamak. Roti telur ke apa, mi goreng ke. Ni kira sahur lah ustaz. Itu supper bang, bukan sahur. Kan? Orang putih panggil makan tengah malam. Sahur ni waktu sahur. Macam pukul 3 ke atas tadi tu. 3, 4, 5, 6. Sampai sebelum subuh tu lah. Sunat pula lewat sikit kan. Lewatkan waktu tu. Itu sahur. Bangunlah. Sebab Nabi merayu tuan-tuan. Kita tak kesian ke dekat Nabi. Nabi merayu. Merayu tolonglah bangkit walaupun kau minum air seteguk pun jadilah. Sebab itu tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu kelemahan kita. Sebab itu Allah umpan kita bangun dengan makan. Sahur kan ceritanya makan dan minum. Kalau sahur tu benda lain, saya rasa kita tak bangun tuan-tuan. Kalau Nabi kata bersahurlah dengan sembahyang sunat 2 rakaat, taubat nak bangkit. Betul saya cakap. Saya pun tak bangun. Bini kejut, bang sahur apa dia? Sembahyang sunat. Tak apalah, engkau je lah sembahyang. Kan? Tapi bila bini kejut sahur, kita tanya apa? Dia kata nasi goreng bang, ada sardin sikit. Melompat tuan. Muka pun tak basuh. Kan? Terum terkedarah sardin tu. Dah, sama tak mandi macam sardin tu juga. Kan? Jadi Allah tahu kita ni kalau cerita makan, tidur pun boleh bangun. Silat-silat mati pun hidup balik. Bab terkedarah punya pasal. Tapi Allah tak kata bersahurlah dengan baca Quran. Tak ada. Itu ekstra saja. Sahur ni makan dan minum. Jadi tolonglah bangun tuan-tuan. Sebab itu waktu mustajab doa. Kalaulah kita tak sempat bangun sahur tu kelang-kelang kabut, tak dan kita nak sembahyang tahajud ke, kalau dapat lagi cantik lah kan. Tapi kadang-kadang ada hari yang tak sempat.
Dan ada hari juga sebenarnya kadang-kadang Allah uji kita, satu keluarga tak jaga, tuan. Kan? Pernah pengalaman tak? Tahu-tahu 6,5. Allah, tuan-tuan. Tengok sardin tu rasa, ya Allah. Allah saja yang tahu, tuan-tuan. Betapa nikmatnya sardin pada masa itu, kan? Betul, tuan-tuan. Dah kita tak makan pula sebelum tu, kan? Masa sahur tak sempat, jaga-jaga 6,5. Allahu Akbar. Tengok gambar ayam pun rasa betul-betul lah ayam tu, kan? Gambar aja. Itu belum lepas asar ni, kan? Lepas asar air longkang pun macam air sirap, kan? Jadi tuan-tuan, keadaan hari tak terjaga itu cerita lain tak? Tapi kita kunci jam elok-elok apa semua, kita bangun. Sebab itu saat mustajab doa. Dan lagi bila mustajab ni, tuan-tuan, malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar ni kita tak tahu bila. Walaupun pandangan tu terlampau banyak. Ada ulama kata awal Ramadan pun boleh jadi. Tapi pandangan tu tak kuat lah. Yang paling kuat 10 akhir. Itu paling kuat, kan? 10 akhir dan malam ganjil. Kadang-kadang saya kena sebut sekarang, tuan-tuan. Kadang orang tanya, Ustaz, kita nak memburu Lailatul Qadar tu macam mana, Ustaz? Saya kalau guna perkataan memburu ni macam seram sikit. Kita nak buru kat mana? Tak. Dia gini. Dia sebenarnya senang aja, tuan. Lailatul Qadar ni senang aja sebenarnya. Kita just maintain daripada awal Ramadan sampai habis. Itu saja. Bukan bila masuk 10 akhir baru kelang kabut. Itu tak apa comel lah. Dia start daripada awal, kita maintain sedekahnya, baca Qurannya, tarawihnya, witirnya, semua-semua lah. Jaga elok-elok, maintain. Bila masuk 10 akhir, baru upgrade sikit. Naik sikit lah, gandakan sikit. Itu je. Dan kena ingat, malam Al-Qadar ni, dia sangat panjang. Bermula maghrib, tuan-tuan. Dia bermula maghrib, kata ulama, masa kita buka puasa bang maghrib malam ganjil tu, dah start dah. Malaikat mula dah turun slow-slow. Dah kita malam tu tarawih, kan? Malam tu isyak berjamaah, maghrib mungkinlah kat rumah. Tapi isyak kita pergi surau, berjamaah. Tahun ni lega, tuan, boleh sembang tarawih di surau. Tahun lepas, ni semua imam satu ni. Yang tidak dilantik oleh siapa-siapa pun, kan? Jadi pening jadi imam tahun lepas. Sampai dah tak tahu ayat apa nak baca, punya hebat, kan? Masuk malam 15 dah pening. Apa aku nak baca ni, kan? Rakaat pertama Inna A'taina, rakaat kedua Qul Huwallah. Bini dah tahu dah. Siap cuik anak, kau tak percaya ayah engkau kan? Tengok. Tinggi-tinggi pun li'ila fi Quraisy. Lah kali dipanggil kita tok laki Quraisy, kau asam tu, kan? Jadi tuan-tuan, tahun ni lega, turun darjat sikit jadi makmum. Lega banyak, tuan. Sebab itu jangan dimarah tok imam yang ada. Jangan dimarah. Tok Bilal pun jangan marah walaupun dia azan awal sikit, kan? Di Seri Gombak tempat Abang Mat, kan? Tak pasal buka puasa awal 3 minit, tuan. Rezeki namanya. Tapi wajib qada balik lah, kata ulama, kan? Jadi tuan-tuan, nak sebutnya ialah ambil peluang tu, maintain malam akhir, ganda-gandakan sikit, tambah-tambahlah sikit. InsyaAllah dapat, tuan-tuan. Kalau tidak, orang kata dapat full version, dapat CP-CP pun jadi, ya. Mungkin malam tu kita maghrib, berbuka, isyak, tarawih, witir, lepas tu mungkin kita rehat, tidur ke apa, sahur bangun, subuh. Jadi ya, dapat, tuan-tuan. InsyaAllah dapat. InsyaAllah. Sebab Allah ni, ialah walaupun dia sembunyi tarikh, kan? Tarikh bila tak tahu. Bila malaikat tu benar-benar turun tak tahu. Tapi baiknya Allah dia bagi kat tanda-tanda tu. Tanda-tandanya, dikatakan malam tu tenang, tak ada bunyi salakan anjing. Kalau di tanah Arab tak ada bunyi-bunyi keldai. Anjing malam tu dia off lah, dia rehat. Kan, dia tak bunyi salak-salak tak ada. Dan malam tu cuacanya sedap, tidak panas, tidak sejuk sangat. Adalah petanda-petanda tu. Jadi apa pun, pulun je lah 10 akhir itu, insya-Allah dapat lah tu. Itu je ceritanya, kan? Dan malam-malam itu jangan tinggalkan doa.
mintalah apa saja. Kan? Minta je tuan. Walaupun kadang kita rasa tak layak. Bukan cerita layak tak layak. Memang kalau ikut tak layak, siapa pun. Kecuali Nabi-Nabi je yang layak dah. Kita yang dosa banyak ni memang tak layak. Macam kita minta syurga tuan. Ada 3-4 minit lagi tuan. Macam kita minta syurga kan. Bila kita minta syurga, Nabi dah pesan dah. Start hari ni, tuan-tuan doa minta syurga, ubah sikit. Nabi kata, apabila kamu berdoa meminta syurga Allah, maka mintalah syurga Firdaus. Sebelum ni kita doa macam ni. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Kan? Kita tak sebut pun syurga apa. Ustaz, syurga Firdaus ni nombor 1 Ustaz, bukan main-main. Kita terawih pun 8 Ustaz. Kalau 20 okey jugalah nak minta kan. Ni 8, lepas tu sorang pula tu Ustaz kat rumah. Tak ada harapan ni Ustaz. Bukan, minta je tuan. Sebab Nabi suruh. Nabi kata bila kamu berdoa iza sa'altumul jannah, bila kamu berdoa minta syurga, Nabi kata fas'alu jannatul firdaus. Mohonlah syurga Firdaus. Sebab apa Nabi suruh minta syurga Firdaus? Ada 2-3 sebab. Yang pertama, kata Nabi, sebab syurga Firdaus tu syurga nombor 1. Orang kata kalau ranking tu, nombor 1 dia lah. Syurga paling hebat. Ada orang kata, tak apa Ustaz, yang penting masuk syurga. Betul. Jangan ke neraka kan? Betul. Tapi tuan-tuan, Nabi dah kata dah. Ahli neraka bila masuk neraka dia menyesal, ahli syurga masuk syurga menyesal. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kalau ahli neraka masuk neraka menyesal, kami tahulah sebabnya apa. Sebab kena bakar tu. Ni yang ahli syurga menyesal pasal apa? Sebab Nabi kata dia menyesal. Dulu masa dunia tak pulun sebab dia tengok nikmat yang hebat. Ada lagi tingkatan syurga yang lebih hebat, dia menyesal masa itu. Betul, syurga sama, ada sungai, semua sama. Syurga 1 sampai nombor 7, semua sama. Dari sudut isi kandungannya sama tuan-tuan. Ada sungai, ada kebun, ada istana, ada pelamin, ada bidadari, ada pasar, ada itu. Ada pasar? Tuan-tuan nak beli-beli ikan kembung besok ada? Tak ada masalah. Kan? Ada geng TikTok tanya saya tuan. Saya dah terjebak dengan TikTok sebenarnya. Kan? Saya start buat TikTok ni ujung bulan 11 tahun lepas. Saya sebenarnya malas tuan sebab dalam kepala saya TikTok ni orang berjoget je kan. Tapi ada anak murid muslimat ni berapi-rapi dia suruh saya buat. Buatlah ustaz, buatlah ustaz. Sebab ramai dah ustaz buat dia kata, dan kita nak imbangkan yang huru-hara dalam tu. Saya tak tahu tuan besar pahala akak ni. Dia yang suruh dan saya buat tu sebab dia suruh tuan. Betul. Dia kata buat je ustaz, saya buat depan dia masa tu. Kan? Jadi setiap kali saya post tuan-tuan, dia akan dapat pahala tuan. Betul saya cakap. Untung dia. Kan? Jadi saya buat dan bukanlah dikenali, orang tak kenal pun. Follower saya baru ada dekat 80,000 je. Kan? Sebab dia ada benda-benda yang saya buat tu jadi viral, sebab itu follower jadi cepat naik kan. Jadi ada orang tanya soalan, perempuan tau yang tanya. Dia kata, ustaz, kalau dalam syurga saya nak mengandung lagi boleh? Susah pun nak jawab soalan ni. Saya kata macam ni lah, sudah-sudahlah tu. No. Itu je aku jawab. Kan? Sudah-sudahlah saya kata. Mengandung atas dunia sudah, itu pun dah separuh mati lah, nak mengusung perut tu kan. Saya kata syurga ni tempat rehat, tempat relax, tempat lepak. Tak payah serabut kepala otak nak mikir nak mengandung bagai. Nanti kan kalau saya kata boleh mengandung, nanti dia tanya pula, dia punya bidan siapa? Apa aku nak jawab pula nanti. Jadi walaupun ulama' kata boleh mengandung, ada pandangan kata boleh mengandung dalam syurga. Jadi suka hati ibu-ibu lah. Saya beritahu yang tu je. Dan dalam syurga besok ada pasar. Ada pasar. Nabi kata setiap hari Jumaat ahli syurga pergi berjalan di pasar. Tak tahulah siapa yang berniaga, apa yang kita boleh beli, wallahu a'lam. Nabi tak sebut. Cuma Nabi kata ada pasar. Dan otak kita bila pasar jual belilah. Adalah benda yang kita jual, kita beli ke apa kan. Tengoklah besok.
Cuma saya nak sebut, nikmat tak sama tuan-tuan. Walaupun betul, syurga, sungai semua ada, tapi tak sama nikmat. Ibarat macam ni lah, kereta, sama je semua. Tak ada kereta yang tayar 5, tak ada. Semua tayar 4. Dipanggil kereta. Tapi nikmat tidak sama. Minta maaf ya. Myvi ni saya sebut sebab dia raja atas jalan raya. Dia memang laju tuan. Terbang pun dia, semua dia lah. Kan? Jadi kita ada naik Myvi dengan 7 series BM. Alah ustaz, sama je kereta. Sama kan? Memang sama kereta. Start dia kena tekan button enjin ke, pulas kunci ke, sama hidup. Tayar pun sama-sama 4. Tapi nikmat. Naik Myvi tekan 140 tuan. Rasa laju sangat lah. Kan? Turun pula cermin, tercabut kopiah dah. Tanggil tu dong. Jangan buat kerja. Cuba naik yang 7 series tu. Cuba bawa 200 tu. Macam tak berjalan kereta. Sebab nikmat. Kan? Nak tahu laju tak laju, tak tahu dah terbalik je. Itu je. Itu je. Kalau kereta mahal memang bahaya itu. Dia bawa tak sedar tuan. Kita rasa macam slow tapi laju sebenarnya. Kan? Tengok meter, 18. Tapi macam tengok kereta sebelah, slow je. Sebenarnya kita yang laju. Nikmat tu. Tak ada dengar bunyi luar masuk. Aircon dia lain. Lampu sistem dalam dia lain. Kan? Ada satu kereta tuan. Dia punya high beam dia. Kita biasa high beam terus tembak. Kereta depan kan. Kita high beam je. Dia tembak terus. Ada satu jenis kereta ni bila kita high beam. Dia pergi kat kereta depan punya tu. Dia nak suluh kereta depan slow and steady. Dia macam sentimental. Dia slow je pergi, baru dia pump, dia naik atas. Jenama kereta dirahsiakan lah. Jadi tuan-tuan, kan, nak sebutnya ialah syurga sama. Alah, asal syurga je ustaz, okey, betul. Tapi nikmat tak sama. Pertama, Nabi kata sebab itu syurga nombor 1. Dan yang kedua, sebab daripada Jannatul Firdaus itulah jadi ibu kepada segala sungai yang ada di syurga yang lain. Maknanya sungai dalam syurga lain, dia punya induk dia, dia punya punca dia datang daripada syurga Firdaus. Dan yang terakhir kata Nabi, syurga Firdaus ni dia terletak di bawah arash Allah. Sebab tu Nabi suruh minta 3 sebab tu. Nabi kata mintalah syurga Firdaus. Jadi mulai hari ni kita doa, mintalah syurga Firdaus, insya-Allah. Walaupun kita rasa tak layak ke apa, itu bukan soal. Nabi suruh kita buat je. Kan, mudah-mudahan Allah bagi kita syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. So, boleh berhenti ya? Jadi sebelum kita nak berhenti, saya serah balik pada sahabat pengerusi dan lepas tu dia kena serah kat saya balik. Sebab saya ada satu pengumuman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Itu dia sedikit tazkirah daripada Ustaz Rahim Nasir. So, jadi di kesempatan ini juga saya nak bukalah kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat sekalian. Sekiranya ada soalan nak diajukan kepada Ustaz. So, kalau tak ada, boleh Ustaz dan Ustaz. Terima kasih. Baik tuan-tuan, sahabat sekalian, sebelum saya tutup dengan doa, saya minta 1 minit je. Saya nak ada 2 pengumuman. Saya minta izin, saya tak beritahu pun kat Abang Mat tadi. Saya nak buat kutipan sikit, macam tahun-tahun dululah. So untuk kutipan hari ni, saya nak buat untuk saya nak serahkan pada pembinaan sebuah masjid di Pendang, Kedah. Nama dia Masjid Lebah. Canggih sikit nama dia, Masjid Lebah. Dan masjid ni dalam pembinaan, dah naik dah struktur sikit. Saya dah tengok video dia, kawan saya punya kawan lah. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang pagi ni, dipersilakan. Macam mana cara saya tak tahulah, nak kumpul ke, buh atas sejadah ke, atas kursi ke. Yang penting saya bawa balik duit je. Pandai-pandai korang lah. Dan yang kedua, ada wakaf kitab. Ini
wakaf kitab. Tapi wakaf kitab ni kita buat online lah tuan-tuan. Senang. Sebab SOP kan. Wakaf kitab ni saya akan bagi nombor telefon saya. Wakaf kitab ni harga dia RM50. Kitab ni macam tahun sudah jugalah yang kita buat. Kita akan wakafkan kitab ni ke sekolah pondok yang terpilih. Tapi sebab nak rentar-rentar ni susah lagi. So kita kumpul dulu. Esok dah boleh rentar, kita akan hantar lah. Jadi dalam ni ada zikir, doa, selawat dan wirid yang akan dibaca oleh budak-budak pelajar-pelajar pondok lah. Dan siapa yang wakaf ni, dia boleh bagi 10 nama tuan-tuan. Di belakang ni boleh tulis nama pewakaf. Boleh letak satu kitab ni 10 nama waris. Nama sendiri boleh, nama anak bini semua boleh lah. Yang hidup atau yang arwah pun boleh. Kalau dah meninggal tulis arwah lah. Harga dia sebuah ni RM50. Jadi siapa yang nak wakaf kitab boleh WhatsApp pada saya 019 243 7476 019 243 7476. Nama saya Ustaz Rahim Nasir atau nama TikToknya Ustaz Bambam lah. Tolong promosi siapa nak follow. Baik, apa-apa hal tuan-tuan boleh WhatsApp. Kalau nak infak sekali pun boleh, yang masjid pun nak online pun boleh, tak ada masalah. Dan saya akan bagi satu nombor akaun supaya memudahkan urusan. Senang urusan tuan-tuan, nak masuk wakaf kitab ataupun wakaf masjid, akaun yang sama. Dan senang saya nak urus pun akaun yang sama. Itu je. Jadi apa-apa hal nanti tuan-tuan WhatsApp, insya-Allah free, saya akan reply balik lah. Jadi itu saja pengumuman saya. Kalau ada yang nak bagi cash pun hari ni boleh. Mungkin lepas ni saya akan terus pergi bank kot, saya akan masukkan insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf kalau terlajak sikit masa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar pada tahun ini insya-Allah, dan diberikan kesempatan kita menghabiskan 30 hari bulan Ramadan insya-Allah tahun ini dengan jayanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdausil a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fima baqiya minar ramadan warzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.